السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي نجيح العرباء ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وضرقت منها العيون. قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بضعة ضلالة. رواه أبو داود والإمام الترمذي وقال: هذا الحديث حسن صحيح، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sidang jamaah, para hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasih sekalian. Pertama-tama kalinya marilah lebih dahulu kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia daripadanya kita masih diberi oleh Allah kesihatan tubuh badan yang sempurna untuk kita menunaikan tanggungjawab sebagai hamba Allah, berusaha untuk meningkatkan amal ibadah kita, terutamanya ketika mana kita berada dalam bulan Rajab, Sya'ban dan juga bulan Ramadan yang memerlukan kepada kesungguhan yang berlipat kali ganda, kerana amalan yang dilakukan secara ikhlas pada bulan-bulan mulia ini akan diangkat oleh Allah sebagai suatu amalan yang mempunyai limpahan pahala yang sangat banyak. Seterusnya, para hadirat muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasih sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengikut riwayat yang datang daripada Al-Irbad ibn Sariyah. Katanya, pernah satu hari kami diberi nasihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata nasihat yang sangat menyentuh hati.
wajilat minhal qulub, sehingga ada di kalangan kami yang menggeletar bila mendengar nasihat itu, wa dhariqat minhal uyun, dan ada juga yang menangis disebabkan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina, adakah ini nasihat terakhir buat kami? Kalau begitu, tambahkanlah lagi kata-kata nasihat. Lalu Rasulullah berkata, usikum bitaqwallahi azza wa jal, kalau begitu aku nasihatkan kamu tentang satu perkara yang sangat penting, iaitulah kamu mesti bertakwa kepada Allah sepanjang masa, wassami' wa ta'ah, dan berusahalah untuk mendengar dan mentaati apa yang diperintah oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta dengan mereka yang menyuruh, yang memerintah di kalangan kamu, menyuruh untuk mentaati Allah, sekalipun dia seorang hamba abdi. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, dan sesiapa yang hidup lama selepasku, dia akan dapat melihat suatu bentuk kekhilafan yang berbagai-bagai. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, pada ketika itu berpegang teguhlah kamu dengan sunnahku dan sunnah para sahabat yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk daripada Allah. Addu alaiha bin nawajiz, dan gigitlah sunnah itu, petunjuk itu dengan gerhang-gerhang. Dan aku mohon kepadamu juga supaya meninggalkan perkara-perkara yang disebut sebagai muhdatsatil umur, iaitulah benda-benda yang direka cipta lalu dinisbahkan kepada agama. Fa inna kulla bid'atin dalalah, kerana yang demikian itu perbuatan bid'ah, dan bid'ah itu dikira satu kesesatan. Hadis ini disebut oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, dan diperkatakan juga oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sahih Tirmizi. Kata Imam Tirmizi, hadis ini hadis hasan lagi sahih. Hasan dari satu jalan dan sahih mengikut satu riwayat yang lain. Adapun kalau dilihat dari segi nilai kandungan hadis ini, dia di antara hadis yang mempunyai keistimewaan, kerana Nabi menyentuh tentang perkara-perkara yang dikira asas penting dalam agama, terutamanya melibatkan akan kesucian dan kemurnian agama Allah yang maha sempurna ini. Kerana Islam ni agama yang sangat sempurna. Sebab tu kata Nabi, kita tidak boleh mengada-ngadakan perkara-perkara yang dinisbahkan kepada agama, benda baru. Kerana agama ini sudah lengkap, tak perlu lagi kita mengada-ngadakan perkara-perkara baru. Suatu seorang sahabat yang dikenali dengan nama Ibnu Mas'ud juga pernah berkata, kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kafaitu, hendaklah kamu ikut sahaja apa yang Rasulullah beritahu, jangan buat benda baru. Kalau kita buat benda baru, benda agama tu tak lengkap lagi. Tapi oleh kerana agama kita ni dah lengkap dah sempurna dah, tugas kita cuma ikut je. Jadi sebab tu nilai terhadap keislaman seseorang bukan dia bijak buat benda baru yang boleh mendatangkan kekeliruan, tapi sejauh mana dia punya intimak atau dia punya iltizam terhadap agama yang dia ambil kira. Sejauh mana kita dapat mengekalkan amal ibadat yang diperintah oleh agama. Sembahyang, Allah suruh kita sembahyang. Sejauh mana kita dapat mengekalkan ibadat dan tanggungjawab sembahyang. Berusaha sekurang-kurangnya kita dapat bersembahyang secara berjamaah.
Bukan perlu kita mencipta sesuatu yang berkait rapat dengan benda baru untuk memperelokkan lagi semayang kita dengan berbagai fahaman yang mungkin apa yang kita bawa tu bercanggah dengan hakikat kebenaran. Sebab kadang-kadang ada orang dia kata nak hebat semayang pakai niat je. Macam-macam. Dia bawa cerita-cerita yang berbagai, semayang batin, semayang hakikat. Jadi dia bawa benda-benda yang tidak perlu, yang hakikatnya kita ni disuruh ikut je apa yang Rasulullah buat. Sebab tu Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Mu kena semayang sebagaimana mu lihat aku sembahyang. Begitu juga seorang ulama dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenali dengan nama Ibnu Umar. Ibnu Umar juga pernah berkata, kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Setiap benda yang kita reka cipta ni dikira sesat walaupun orang ramai nampak cantik, nampak elok, nampak okey, tapi benda tu sebenarnya tak ada asas daripada apa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat secara amnya, hadis ini menyentuh tentang kelebihan kita berpegang teguh dengan agama, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Kisah ini berlaku di satu pagi selepas daripada sembahyang subuh, di mana kata Irbad ibnu Sariyah, kami dinasihatkan oleh Rasulullah dengan satu kata-kata nasihat yang sangat menyentuh hati, sehingga ada di kalangan kami yang menggeletar bila mendengar nasihat Nabi, dan ada juga di kalangan kami yang menangis teresak-esak. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, adakah ini nasihat terakhir buat kami? Maka mintalah agar kamu tambah lagi kata-kata nasihat itu. Di sini nampak para sahabat ni, mereka tak pernah jemu untuk menimba ilmu daripada Rasulullah. Tak pernah rasa puas untuk mendapat mutiara-mutiara kata Nabi. Lalu Nabi SAW berkata, kalau begitu aku nasihatkan kamu tentang perkara yang sangat penting. Apa dia? Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah sepanjang masa. Sebab bertakwa kepada Allah ini pada hakikatnya dia tidak boleh bermusim, atau bertakwa kepada Allah hanya di tempat-tempat dan di waktu-waktu yang tertentu. Seperti sebahagian kita misalnya, bila kita berada di masjid dan surau, rasa takwa kepada Allah itu menyelinap masuk dalam hati kita. Sebab apa? Waktu kita di masjid kita semayang, waktu di masjid kita berdoa, waktu di masjid kita berzikir, waktu di masjid kita baca Quran. Tapi alangkah ramainya bila keluar sahaja daripada pintu pagar masjid, rumah-rumah Allah, tempat-tempat ibadat, maka rasa takut kepada Allah itu sedikit demi sedikit dia akan hilang. Sebab tu waktu kita berada di luar, yang kadang-kadang waktu kita berniaga, kita tipu dalam berniaga. Pasal apa? Rasa takut kepada Allah hilang. Waktu kita berada di jalan raya, kita merempit. Pasal apa? Waktu tu dah tak ingat ke Tuhan. Sedang makna kita bertakwa kepada Allah memberi erti kita meninggalkan perkara-perkara yang boleh membawa kepada kebinasaan atau yang boleh membawa kepada bala bencana kepada diri kita masing-masing, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Sebab tu bila kita dengar khutbah, Tok Khatib selalu baca khutbah menyebut, ya ayyuhalladina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Apa artinya? Dengan kita mengerjakan apa yang Allah Ta'ala perintah dan kita meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, yang boleh membawa kepada kemusnahan, kebinasaan terhadap diri kita, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Sebab itu kalau kita lihat, bila ada dalam diri kita rasa takwa kepada Allah, kalau kita berhubung di tengah-tengah kita,
kita akan berpegang dengan prinsip adat agama yang menggalakkan hubungan secara berterusan, dan kita berhubung kerana Allah, tidak mengharap sesuatu yang berbentuk manfaat di sebalik hubungan itu. Sebab tu kita bertemu kerana Allah, kita berpisah kerana Allah. Tapi kalau sekiranya kita tidak wujud dalam hati rasa takut kepada Allah, sebab tu bila kita berhubung sesama kita penuh dengan tipu daya, penuh dengan tipu muslihat, yang kadang-kadang kita bertindak menyebarkan fitnah, bertindak mengadu domba, bertindak dengan berbagai-bagai cara untuk memusnahkan orang lain. Kenapa? Kerana di situ rasa takut kepada Allah hilang daripada dalam diri kita masing-masing. Ketika mana kita berada di pentas politik juga, kita lihat orang politik bila berada di pentas politik, dia rasa dalam politik semua dia boleh buat apa sahaja dia nak buat. Pasal apa? Rasa takut kepada Allah hilang daripada dalam diri. Sedangkan sebagai orang Islam, kita tahu waktu kita berpolitik juga, kita tak boleh terlepas daripada pengawasan Allah, tak boleh terlepas daripada, mesti ada dalam diri kita rasa takut. Barulah kita berpolitik ikut agama, kita berpolitik ikut lunas demokrasi yang betul. Tapi kalau tak ada rasa takut kepada Allah, tu yang boleh jadi tipu tu. Sebab tu berlaku blackout, berlaku macam-macam penipuan, kira undi tak betul, dan kalau kita paling ketara lagi, dakwah hak kekal jadi tak kekal. Itu semua pasal apa? Pasal kita rasakan bahawa dalam politik kita boleh gunakan peluang itu untuk bertindak sesuka hati kita. Pasal kita kata politik tak ada kena-mengena dengan agama. Itu sebahagian yang ada di tengah-tengah kita memahami begitu. Sedang kalau kita lihat urusan politik juga, dia tidak boleh terkeluar daripada ketetapan hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebab itu dalam agama ni dia ada 5 hukum. Yang satu dipanggil wajib, yang kedua sunat, yang ketiga harus, yang keempat makruh, dan yang kelimanya haram. Itu dipanggil madaral hukmi, maknanya kitaran hukum dalam agama. Kita bercakap dengan apa jua bentuk ungkapan kata-kata, tak boleh terlepas daripada 5 hukum. Sebab itu Rasulullah suruh kita bercakap dengan kata-kata yang baik. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa di kalangan kaum beriman kepada Allah dan hari kiamat, bercakaplah dengan kata-kata yang baik. Kenapa? Kerana kata-kata kita juga tak terlepas daripada kitaran hukum tadi. Tapi kalau kita rasa kita tidak boleh membawa kebaikan, kata Rasulullah, awliyatmu, lebih baik kamu diam. Apatah lagi kalau kita diam disertakan dengan zikir, disertakan dengan istighfar, disertakan dengan doa, sentiasa bermunajah kepada Allah, maka diam kita tu lebih baik berbanding daripada kita bercakap dengan kata-kata yang boleh mendatangkan kegelisahan, hentam orang Cina, hentam orang India, hentam orang Melayu misalnya, yang tak sokong kita. Itu suatu bentuk ungkapan kata-kata yang kita anggap tak ada kaitan dengan agama. Tapi kata Rasulullah, kamu kena ingat, la yatakallamu ar-rajulu bil kalimah la yahwi kata Rasulullah, sesiapa berkata-kata dengan satu kalimah yang dia menganggap la ba'sa biha, dia menganggap kata-kata dia tadi nothing, tak ada apa pun, tapi kata Rasulullah, yahwi biha sab'ina kharifan ilan nar, boleh jadi dengan satu kalimah yang kamu ungkap tu boleh menyebabkan kamu terhumban ke neraka 70 tahun dengan hanya satu ungkapan kalimah yang mungkin menyentuh perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka begitu juga dalam kita bertindak sesuatu, sama ada dalam apa juga bidang kehidupan kita, termasuklah dalam bidang politik, kita buat benda-benda yang tak mungkin sama sekali perbuatan kita tadi terkeluar daripada 5 ketetapan hukum tadi, tak boleh keluar. Jadi makna bila tak terkeluar daripada 5 ketetapan hukum, maksudnya politik juga dia tidak boleh dipisahkan daripada agama. Sebab itu Imam Ghazali, saya pernah sebut Imam Ghazali ni seorang ulama besar yang menjadi tok guru dalam bidang ilmu tasawuf. Tapi bila mana menyentuh tentang urusan politik, Imam Ghazali kata politik ni tak boleh dipisahkan daripada agama. Di antara kenyataan yang pernah disebut oleh Imam Ghazali, Imam Ghazali kata ad-dinu usun was-sultanu harisun. Agama ni kata dia asas kepada sesebuah pemerintahan, dan politik ataupun sultan tu maksud pemerintahan, dia merupakan pengawal kepada agama yang menjadi asas tadi. Jadi dua benda tak boleh dipisahkan. Sebab tu kata Imam Ghazali, ma laisa lahu usun, kalau sekiranya kita memerintah tapi kita tak ambil pusing agama, famahdu, pemerintahan tu akan hancur. Sebab tu kita tengok umpama komunis, dia memerintah tak ambil peduli agama, berapa tahun komunis boleh bertahan? Tak sampai 100 tahun, 70 tahun je lebih kurang. Komunis mencunam, hancur, mampus, sampai ke peringkat hari ni tak ada lagi dah perang dingin. Pasal dia tak boleh dianggap kuat. Kerana apa? Kerana dia tidak berpegang dengan agama. Bukan kata komunis, negara kita sendiri, walaupun negara kita negara yang menjadikan Islam sebagai agama resmi, sebagai satu contoh, tapi kalau kita lihat perkara agama hanya dipergunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, buka majlis, tutup majlis. Lepas tu kalau pun kita beramal dengan agama, mungkin dalam hal yang berkait rapat dengan amal ibadat secara khusus seperti semayang, puasa, zakat, haji, ataupun hal-hal yang berkait rapat dengan urusan agama, melibatkan hukum kekeluargaan. Apa dia? Nikah kahwin, cerai berai, talak, fasakh, khulak, ataupun apa dia, berkait rapat dengan harta pusaka, wasiat, hal-hal yang berkait rapat dengan hibah dan sebagainya. Itu je agama kita. Tapi bila menyentuh tentang hukum Allah, hudud, qisas, ta'zir, ketetapan yang mesti dilaksana oleh sesebuah negara berasaskan kepada kehendak hukum hakam Allah, yang tu kita tak ada. Kita tak beri penekanan. Sebab tu bila kes lewat bawa di mahkamah syariah pun tak boleh nak handle. Dia tolak je. Kenapa? Kerana kita mengambil sebahagian daripada urusan agama dan kita meninggalkan sebahagian yang lain. Maka kata Imam Ghazali, kalaulah kita cuai dalam menjadikan agama itu sebagai asas dalam pemerintahan, maka famahdumun, pemerintahan itu akan menjurus kepada keruntuhan. Mahdum ni daripada perkataan ihdam, dengan makna pasti dia akan menjunam, dia akan runtuh. Macam jambatan Pulau Pinang runtuh, lebih kurang begitulah. Jadi sebab tu kita lihat hari ni yang memerintah, walaupun dia membentuk gagasan yang berbagai, tapi sokongan rakyat kepada golongan yang mentadbir makin hari makin kurang. Yang berlaku bila hari ke-13 baru ni, tak sampai 50% sokongan. Itu gambaran kepada dia menjurus kepada kejatuhan. Itu dah disebut oleh Imam Ghazali sejak dulu lagi. Walaupun Imam Ghazali bukan tokoh politik, dia seorang yang hebat dalam bidang ilmu tasawuf, tapi bila menyentuh tentang urusan agama, dia tidak memisahkan politik dengan agama. Jadi sebab tu waktu kita berpolitik juga mesti ada dalam diri kita rasa gerun, rasa takut kepada Allah. Kalau kita buat benda silap, benda salah, kita berani menerima berbagai bentuk kritikan daripada orang lain. Kenapa? Kerana nak supaya
kesilapan dan kesalahan itu dapat diperbetulkan. Sebab itu kepimpinan dulu, kalau kita tengok Sayyidina Umar bila mana dia diangkat jadi ketua, apa ucapan Sayyidina Umar? Mula-mula sekali ucapan dia sebut, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, inni qad wullitu alaikum, sesungguhnya aku ni telah dilantik untuk jadi ketua di kalangan kamu. Tapi walastu bi khairikum, bukanlah bermakna aku yang paling baik di kalangan kamu, sebab ramai lagi sahabat-sahabat yang lain yang kalau kita lihat Tok Guru besar pun ada zaman tu. Sebagai satu contoh, Sayyidina Umar ni anak murid je. Tok Guru besar dia nama dia Syekh Ubay bin Ka'ab, Tok Guru yang sentiasa jadi rojokan. Tapi bila mana untuk mentadbir pemerintah, Sayyidina Umar dia angkat jadi ketua. Jadi kata Sayyidina Umar, kalau pun aku dilantik sebagai ketua, bukan bermakna aku yang paling baik, ada lagi orang lain yang lebih hebat. Sebab tu kata Sayyidina Umar, in wajadtumuni fi i'wijajin, kalau kamu dapati aku melakukan perkara-perkara i'wijaj. I'wijaj daripada perkataan i'wajja, ya'wajju, i'wijajan, dengan makna kalau orang dengan makna tempang. I'wijaj dengan makna tempang. Kalau sistem, makna dia lari daripada prinsip keadilan. Kalau dia merintah ni kena adil. Adil kepada semua orang, bukan adil kepada kumpulan kita je, grup kita je, parti kita je, tidak. Adil kepada semua orang. Apa makna adil? Adil dengan makna i'ta' likulli dhi haqqin haqqah. Kita kena beri hak yang sepatutnya diperolehi oleh orang lain. Siapa yang punya hak dia lah kena bagi. Jadi pemerintah ni kerja dia memastikan orang yang berhak dapat hak, dia kena dapat hak dia. Tapi hari ni kalau kita lihat terang-terangan, orang yang dilantik jadi menteri besar, dia kata dia tak nak tolong kawasan orang lain, nak kawasan dia je. Jadi di situ dah nampak dah tak ada keadilan. Jadi sebab tu kata Abdullah bin Umar, kalau kamu nampak aku melakukan ketidakadilan, maknanya penyelewengan, saddidu ni, betulkanlah aku. Dia tak kata dia ada dua bahasa Arab, dia ada saddidu dengan naqidu. Kalau naqidu makna mau kritiklah aku. Tapi kalau saddidu maknanya membetulkan kesilapan yang aku lakukan itu. Jadi beza tu kritik dengan betul. Kalau berkritik je mungkin kita bercakap, kita menulis, kita berhimpun untuk tujuan mengkritik. Tapi kalau betul ni lain, kita yang pincang tu kita perbetulkan. Sebab tu bangun seorang sahabat ni seorang badui. Dia kata, ya Amar, wahai Amar, law wajadnaka fi i'wijajin, kalau kami dapati kamu melakukan kesilapan itu, qawwamnaka bihadzas sayf, kami akan betulkan kamu dengan pedang-pedang yang terhunus di tangan kami. Pedang tu nak betulkan Sayyidina Umar. Maknanya dengan kekerasan supaya dia balik pada kebenaran. Tapi walaupun sahabat tu nak betulkan dengan pedang, Sayyidina Umar kata apa? Alhamdulillahilladzi a'tana mithla hadzal rajul. Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan kepadaku rakyat seperti lelaki ini, yang sanggup membetulkan kepincangan dengan pedang. Itu kata Sayyidina Umar. Kita tak ada pun nak betulkan dengan pedang. Mana ada pergi berhimpun dekat mana-mana lokasi, mungkin esok lusa 2-3 hari ada perhimpunan, kita tak bawa pedang, batu pun tak bawa, pergi dengan tangan kosong, mungkin duduk saja je, dengar ceramah, lebih kurang begitulah. Itu bukan membetulkannya, itu baru bentuk kritikan. Tapi Sayyidina Umar diminta supaya bukan sahaja dikritik, tapi dibetulkan. Dan orang yang mengkritik dan membetulkan kesilapan tu, Sayyidina Umar tak tangkap. Sayyidina Umar kata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan kepadaku lelaki seperti orang ini, yang sanggup membetulkannya dengan pedang. Pasal apa begitu? Pasal jiwa Sayyidina Umar yang takut kepada Allah itu, yang menyebabkan dia rasa kalau orang betulkan kesilapan dia,
dia sangat-sangat bersyukur. Pasal apa? Kalau kita betul, Allah Ta'ala janjikan kepada orang yang benar dalam memerintah mentadbir ni, zillun, sab'atun kata Rasulullah, tujuh golongan, sab'atun yazilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Allah Ta'ala akan beri naungan kepada 7 golongan manusia yang pada hari tersebut tak ada naungan melainkan naungan Allah. Yang pertama ialah seorang pemimpin yang adil, kata Rasulullah. Jadi orang yang memimpin secara adil ni janji dia syurga daripada Allah. Jadi kalau orang nak betulkan kita, nak bagi kita kena lorong, biar lebuh raya kita tu betul pergi dalam syurga, takkan kita nak marah orang nak masuk kita dalam syurga. Tapi sebahagian kita kalau boleh bukan kata betulkan, kritik pun dia tak nak. Jadi itu persoalannya timbul. Dia rela berada dalam kebodohan, rela berada dalam kesalahan, rela berada dalam keadaan ketidakadilan, yang akhirnya pincang di dunia dan pincang juga di akhirat. Kenapa? Kerana dalam diri itu tak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita lihat apa yang disentuh oleh Nabi dalam hadis ini memang benar. Nabi memperlihatkan kepada kita tentang perkara yang sangat penting dalam seluruh perjalanan hidup kita. Kena ada sifat takwa kepada Allah. Begitu juga mesti ada rasa taat, rasa patuh kepada perintah Allah. Dan kita juga kena tahu bahawa hidup di akhir zaman ni penuh dengan pancaroba, berbagai bentuk kekhilafan berlaku. Maka pada ketika itu, kata Rasulullah, berpegang teguhlah kamu kepada sunnahku, sunnah Nabi. Sehingga ada dalam satu riwayat yang lain, Nabi suruh para sahabat lagi. Kata Nabi, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan tiba satu hari nanti di mana satu zaman la tutaqul ma'isyatu fihim illa bil ma'asiyah. Orang tak boleh hidup pada ketika itu melainkan mesti menipu. Hatta yakdhibar rajulu wa yahlifa. Dan seorang lelaki nak hidup juga, dia kena muja, dia kena ampu, dia kena menipu, dia kena bersumpah. Pasal zaman tu zaman yang tidak dinilai kebaikan. Fa idza kana dhalika zaman, maka kalau mau bertemu dengan zaman itu, fa alaikum bil haram, kamu kena lari, kata Rasulullah. Para sahabat pun berfikir nak lari ke mana? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ila ainal mahram, kami nak lari pergi ke mana? Nak lari pergi Syria perang. Nak lari pergi ke mana? Tak ada tempat kita nak lari. Pergi Saudi, nak pergi ke Mekah pun dia kurangkan 20% tahun ni. Tak boleh nak lari lagi dah. Nak lari ke mana? Jadi para sahabat tanya Rasulullah begitu, Nabi pun jawab. Kata Nabi, al-mahrabu ilallah wa ila kitabihi wa ila sunnati nabiyyi. Lari itu bukan suruh lari keluar negara. Larilah daripada cara hidup yang tak betul tadi kepada kitab Allah dan kepada sunnah Rasulullah, supaya hidup kita lebih betul, lebih benar dan lebih tepat dikala manusia menyeleweng daripada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Nabi, addu 'alaiha bin nawajiz, gigihlah sungguh-sungguh dengan geraham kamu. Jadi untuk kita olah berkenaan dengan dengar dan taat, kekhilafan, ikut sunnah Nabi, jauhkan daripada perkara-perkara muhdatsatil umur. Semua itu insya-Allah kita akan sebut untuk waktu akan datang. Kali ini sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.